Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syarul Islam dalam Berita Tengah Hari edisi Khamis 6 Ogos 2020. Antara paparan utama hari ini, aspek keselamatan di tempat kerja terutama membabitkan kawasan berisiko tinggi perlu dilipat gandakan. Kerajaan Negeri Melaka meminta orang ramai untuk mengambil iktibar dari kejadian letupan amonia yang berlaku di Beirut, Lubnan. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali berkata penekanan kepada keselamatan perlu diberikan tumpuan secara lebih serius terutama di kawasan melibatkan projek minyak dan gas. Katanya kawasan pelabuhan yang melibatkan bahan kimia adalah berisiko tinggi dan meminta pihak berkaitan untuk melipat gandakan aspek keselamatan di tempat kerja terbabit. Kalau pelabuhan yang melibatkan adanya tank farm, sudah pasti benda-benda yang mudah terbakar. Macam petroleum, chemical ni adalah benda-benda yang mudah terbakar. Jadi SOP ataupun Standard Operating Procedure bagi keselamatan itu adalah penting. Jadi kita boleh mengambil iktibar daripada apa yang berlaku, bahawa nyawa itu adalah lebih penting daripada apa pekerjaan yang kita lakukan di situ. Itu sebab itu beliau memberikan reaksinya berkaitan kejadian letupan tersebut selepas menyertai rancangan bicara Ketua Menteri di RTM. Kejadian itu mengorbankan lebih 100 orang dan menyebabkan kecederaan kepada 5,000 rakyat Lubnan. 8 pendatang asing tanpa izin parti melibatkan 2 wanita dan 8 lelaki ditahan ketika hendak keluar dan masuk melalui Tanjung Lompat, Kota Tinggi, Johor pukul 5 pagi tadi. Markas Divisyen Ketiga Infanteri Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan kesemua mereka ditangkap hasil tindakan pantas Pasukan 1 Regimen Ranger Diraja RRD yang menerima maklumat mengenai pergerakan bot dari Punggai ke Desaru pukul 3.30 pagi. Anggota pos pemerhati melihat sebuah bot menghampiri pantai pukul 4.45 pagi bagi mengambil parti yang keluar dari semak berhampiran. Bagaimanapun cubaan mereka menuju ke bot gagal selepas ditahan ATM yang menyerbu tempat mereka bersembunyi. Turut dirampas telefon bimbit dan wang tunai yang keseluruhannya dianggarkan bernilai RM15,000. Kesemua parti berusia 24 hingga 54 tahun itu dibawa ke Balai Polis Bayu Damai untuk tindakan lanjut. Baik, pernikahan palsu atau tidak mengikut undang-undang Islam yang berlaku di Taman Seri Muda di Seksyen 25 Shah Alam Selangor menimbulkan kebimbangan penduduk kerana kegiatan itu boleh menyebabkan kerosakan akidah. Pernikahan itu melibatkan wanita warga tempatan yang dinikahkan oleh warga asing. Video kegiatan tersebut tular di media sosial pada 25 Julai lalu. Pengerusi Perbadanan Pengurusan MC Penduduk Pangsapuri Mediterranean 1, Muhammad Fazil Ramli berkata, kegiatan berkenaan dipercayai didalangi 2 lelaki warga asing yang telah menghilangkan diri setelah Jawatankuasa Penduduk membuat laporan polis. 2 minggu selepas benda ni tular. Sebab sebelum ni kita pun tak pasti ada aktiviti macam ni dekat sini. Bila dah tular tu baru kita tahu, kemudian kita buat report polis. Tindakan seterusnya kalau boleh pihak kuasa ambil tindakan atas apa yang berlaku ni supaya benda ni tak berterusan. Sebab kita pun tak pasti benda ni berlaku di luar pengetahuan. Bila tular dekat media massa baru kita tahu sebab benda aktiviti ni berlaku dalam rumah. Sementara itu, pengerusi gabungan NGO Selangor Datuk Nazilah Idris berkata, pihak berkuasa perlu mengekang kegiatan itu daripada terus berleluasa. Sedikit pernikahan palsu yang menjadikan wanita tempatan sebagai mangsa. Kenapa perkara ini berlaku yang kita jangka bahawa mereka menggunakan nama wanita tempatan untuk mendapatkan lesen perniagaan. Dan
amat menyedihkan apabila kerajaan negeri juga telah meluluskan akta untuk melarang warga asing berniaga tetapi tidak dikuatkuasakan sepenuhnya oleh penguatkuasa sama ada daripada pihak immigration, daripada pihak polis, daripada pihak PBT. Jadi kami NGO mendesak untuk semua pihak berkuasa dan juga kerajaan negeri melakukan tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas. Peniaga atau pemilik pusat hiburan keluarga diingatkan tidak perlu meminta atau mengambil kad pengenalan pelanggan. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Afzan Nizam Ahmad berkata, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini, premis hiburan hanya perlu merekodkan nama, nombor telefon serta suhu badan pelanggan. Kita menasihatkan kepada operator premis pusat hiburan keluarga yang mendapat kebenaran beroperasi dalam tempoh PKP, pihak berwenang supaya kita mengingatkan mereka dan memberi amaran supaya mereka tidak mengambil kad pengenalan mana-mana pengunjung. Mereka tidak dibenarkan mengambil ataupun memegang kad pengenalan pengunjung. Beliau menyatakannya kepada pemberita selepas program taklimat SOP PKPP bersama pengurus dan pemilik restoran serta kedai makan daerah Melaka Tengah. Sepanjang tempoh PKPP bermula 8 April sehingga 4 Ogos lalu, 82 kompaun melibatkan pelbagai kesalahan melanggar arahan PKPP dikeluarkan. Antaranya pemilik premis gagal menyediakan penjaga di pintu masuk atau untuk memeriksa suhu badan pelanggan dan beroperasi melebihi had masa. Kedah merancang untuk membina sebuah universiti teknikal awam di negeri itu. Pembinaan universiti tersebut perlu memandangkan Kedah mempunyai kawasan industri berskala besar selain sedang membangunkan beberapa kawasan industri baru. Pengerusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan, Sains, Teknologi dan Inovasi dan Pengajian Tinggi Negeri Datuk Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail berkata, kewujudan Universiti Teknikal bertujuan untuk memahirkan modal insan bagi memenuhi keperluan di kawasan industri. Ia selari fokus kerajaan mewujudkan beberapa kawasan industri baru di samping memperluaskan kawasan industri sedia ada. Antara kawasan industri yang sedang dibangunkan termasuk Bandaraya Getah Kedah di Padang Terap, Taman Teknologi Tinggi Kulim, Taman Sains dan Teknologi Kedah serta pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Khas SBEZ Kota Perdana di Bukit Kayu Hitam. Itu semua memerlukan tenaga kerja teknikal di semua peringkat. Tapi sayang sekali saya kata di Kedah tak ada universiti teknikal ini. Saya pun tak tahu itu senario dulu ya. Mungkin senario dulu mungkin kita tak nampak Kedah ni kawasan perindustrian, tapi sekarang Kedah di samping kita kuat dalam industri pertanian padi, tetapi kita tak mau ketinggalan dalam bidang perindustrian. Sebab itu yang dapat memajukan ekonomi kita dengan lebih cepat, dengan lebih besar. Jadi saya kata saya cadangkan supaya diberi pertimbangan supaya dapat diwujudkan sebuah universiti tak kira besar mana di Kedah ini. Bercakap kepada RTM Dian, beliau berkata cadangan tersebut telah dikemukakan kepada Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad dan ia mendapat reaksi positif daripada menteri berkenaan. Ketika ini, Kedah hanya mampu mempunyai universiti yang memfokuskan kepada bidang pengurusan, iaitu Universiti Utara Malaysia yang terletak di Sintok dan Universiti Teknologi Mara di Merbuk. Baik, antara fokus Parlimen hari ini, majoriti pihak berkuasa tempatan PBT dilihat belum bersedia untuk melaksanakan pilihan rayanya. Turut dibangkitkan dalam Dewan hari ini berkenaan harga siling pelitup muka. Untuk laporan lanjut dan perkembangan di Parlimen, kita bersama Andy Reza Rohadian di sana. Silakan, Andy. Ya Syai, Dewan dimaklumkan kerajaan mencadang untuk menurunkan lagi paras harga siling pelitup separuh muka 3 lapisan di bawah RM1.20. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Alexander Natalinggi berkata cadangan penurunan harga siling itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Tambah beliau lagi, kerajaan mengambil maklum balas orang ramai terhadap kewajipan pemakaian pelitup separuh muka di dalam pengangkutan awam dan tempat awam yang sesak bermula 1 Ogos lalu.
ya, memandangkan maklum balas daripada umum, termasuk Yang Berhormat Kota Melaka sendiri pun pada pagi ini kami dah berbincang, mungkin kita akan turun lagi ke bawah daripada RM1.20 kerana kita prihatin, and we are sensitive. Kita tak ada masalah maklum balas daripada pihak sebelah sana, sebelah sini, di semua seluruh negara kita ambil maklum dan kita sensitif. Kita akan buat. We are going to reduce it from what we propose at 120 kepada yang rendah lagi. Dalam 2-3 hari ini kami buat keputusan. Baik, kerajaan sebelum ini mengumumkan penurunan harga siling pelitup separuh muka daripada RM1.50 kepada RM1.20 seunit bermula 15 Ogos depan. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kota Melaka, Khoo Poi Teo. Baik, dalam pada itu, ketika sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, Dewan turut dimaklumkan bahawa import daging lembu, kerbau, kambing, biri-biri, babi dan keratan ayam berkurang pada April dan Mei lalu. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Ahmad Hamzah memaklumkan daging lembu dan kerbau mencatat penurunan paling ketara iaitu sebanyak 72% pada April berbanding pada Mac. Bagaimanapun jelas beliau, situasi tersebut tidak menjejaskan bekalan daging lembu dan juga kerbau kerana aktiviti sosial dan ekonomi dihadkan sepanjang tempoh tersebut susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengikutan daging lembu dan juga kerbau pada bulan pertama, 3 bulan pertama tahun 2020 berupaya untuk menampung bekalan untuk perayaan Hari Raya dan juga bulan Ramadan. Hal ini secara tidak langsung telah menstabilkan bekalan harga untuk tempoh 6 bulan pertama dalam tahun 2020. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kangar, Nur Amin Ahmad. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ahmad berkata kementeriannya akan berusaha untuk terus mengurangkan kebergantungan kepada produk makanan import. Justru para petani, penternak dan peladang tempatan akan diberikan insentif untuk meningkatkan pengeluaran produk makanan tempatan. Pada masa sama memenuhi permintaan pengguna yang semakin meningkat susulan pembukaan semula aktiviti ekonomi dan sosial. Baik, terdahulu ketika sesi pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT, Dewan dimaklumkan bahawa pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT tidak akan diadakan memandangkan majoriti PBT belum bersedia untuk melaksanakannya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, maklum balas daripada semua peringkat masyarakat turut diambil kira untuk membuat keputusan berkenaan. Contohnya, ada 2 perkara yang besar yang saya nak bawa di sini. Perkara melantik ahli majlis. Ya. Saya melihat, saya pergi ke luar negara, negara-negara South Africa yang third world country, Rwanda, Uganda. Mereka telah melaksanakan local government election 20 tahun yang lalu. Tapi I'm not saying that kita have to follow their model. But what I'm trying to say is that, dengan izin Datuk Speaker, when there is a local government election, the councillor standards yang saya lihat adalah standard taraf seorang menteri yang boleh berhujah dalam forum-forum international. Tapi kalau saya bandingkan dengan pelantikan ahli majlis yang ada sekali oleh parti-parti politik dalam negara kita, saya ingat tak 10% daripada 3,000 ahli majlis itu mempunyai kualiti yang sedemikian. Jadi dari segi lantikan juga itu, KPKT meletakkan syarat-syarat bagaimana mesti penduduk setempat, mesti ada qualification dan sebagainya. Ini pun tidak mampu untuk mereka melaksanakannya untuk menaikkan taraf, memperhebatkan, memberdayakan kerajaan tempatan. Baik, Zuraida sebelum ini memaklumkan kementeriannya menyasarkan untuk membentang usul pilihan raya PBT di Dewan Rakyat pada pertengahan 2021. 2 jawatankuasa telah dibentuk untuk tujuan berkenaan dan kertas kerja mengenai usul tersebut masih di peringkat penyediaan. Menjawab pertanyaan ahli Parlimen Rompin Datuk Seri Hassan Arifin, Zuraida turut memaklumkan kementeriannya menggalakkan PBT untuk mengadakan mesyuarat secara terbuka. Ia termasuk menyiarkannya secara langsung dalam platform digital bagi membolehkan orang ramai mendapat maklumat dan memberi maklum balas mengenai isu semasa di kawasan setempat. Bagaimanapun pelaksanaannya tertakluk kepada kelulusan kerajaan negeri, kemampuan kewangan dan kapasiti ruang mesyuarat untuk tujuan liputan.
Baik, dalam pada itu, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK melaksanakan 4 projek pembangunan pelancongan di sekitar kaki Gunung Jerai dengan peruntukan 4.97 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-10 dan juga rancangan Malaysia ke-11. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu antaranya adalah projek peningkatan kemudahan pelancongan di Pantai Murni dan kerja pembaikan kecil di homestay Kampung Raga Yan yang dilaksanakan tahun ini. Peningkatan kemudahan pelancongan di Gunung Jerai, Kedah yang membabitkan antaranya pembinaan laluan trek konkrit dan titi, pembesaran tempat letak kereta, papan tanda ataupun papan maklumat baharu serta kedai cenderahati dan pusat jualan hasil Gunung Jerai. Soalan tadi. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Jerai Sabri Azid ketika sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Mengulas lanjut, MOTEK juga telah memperakukan 2 projek pembangunan pelancongan di kaki Gunung Jerai dengan kos 7.6 juta ringgit untuk pertimbangan unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri di bawah rolling plan pertama dan juga rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Projek tersebut adalah cadangan pembangunan ekoturism di Kompleks Jeti Semeling Kuala Muda dan juga Pulau Songsong di Yan Kedah. Baik saudara, Dewan ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang dan akan meneruskan semula sesi penggulungan usul titah diraja oleh kementerian yang berkaitan. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan intipatinya. Baik, kita kembali bersama Syairul di Angkasa Puri untuk laporan lain dalam Berita Tengah Hari. Syai, silakan. Baik, terima kasih Andy Reza. Saudara, kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Baik, memperkasakan belia di Senarai sebagai antara intipati dalam rangka belanjawan 2021 yang akan dibentang pada 6 November depan. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata elemen berkenaan akan merangkumkan beberapa tonggak antaranya pendidikan berkualiti, peluang mendapatkan pekerjaan dan pengembangan kerjaya. Selain itu, akses kepada kesihatan dan makanan yang baik serta peluang keusahawanan akan turut diberi perhatian. Education is important, so government needs to strengthen the education system, both vocational as well as academic. The other one is entrepreneurship. I mentioned briefly just now about the support that we gave to the youth in Perhati dan Penjana, especially for the SMEs and the micro SMEs, how they have suffered during this COVID period. But many with the youth that I've met have actually thanked the government to a certain extent for their help in giving the financing and also the wage subsidy. Tambah beliau, agenda itu membolehkan golongan belia memanfaatkan perkembangan teknologi dan digital untuk tampil dengan cara yang lebih inovatif bagi penyelesaian masalah. Ia seterusnya dapat membantu negara mencapai salah satu sasaran yang diletakkan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu iaitu pembangunan mampan. Beliau berkata demikian dalam sesi Town Hall atau Dialog Awam Anjuran Selangor Youth Community di Petaling Jaya. Turut sama dalam sesi berkenaan ialah Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah. Baik, sementara itu, Bank Muamalat Berhad bersedia memberi lanjutan moratorium kepada kumpulan sasar yang masih terjejas dengan pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat Khairul Kamarudin menerusi kenyataannya berkata ia sejajar dengan hasrat kerajaan untuk memberi lanjutan tersebut. Bantuan akan disalurkan kepada 3 kumpulan sasar. Ia melibatkan individu yang hilang pekerjaan tahun ini dan yang masih bekerja tetapi pendapatannya terjejas. Bagi individu yang tidak tergolong dalam mana-mana kategori juga layak dipertimbang untuk pemberian moratorium namun bergantung kepada kes-kes tertentu. Dalam pada itu, Afin Bank Berhad juga memperkenal inisiatif kewangan yang dikenali sebagai Financial Assistance and Installment Relief (FAIR). Penyelesaian bantuan kewangan itu disesuaikan dengan profil serta keadaan semasa pelanggan daripada pelbagai segmen individu pelanggan, PKS juga korporat.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Wan Razli Abdullah Wan Ali, pelanggan boleh memohon pengurangan bayaran ansuran atau menstruktur semula pinjaman berdasarkan kes. Program berkenaan diperkenal bagi membantu para pelanggan menguruskan komitmen kewangan yang lebih baik dan cekap. Sejarah Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini berikutan sokongan belian dalam hampir semua kaunter berkaitan indeks seiring kenaikan semalaman dalam pasaran saham Amerika Syarikat. Pada pukul 12 tengah hari, Bursa Malaysia naik 8.54 mata kepada 1,576.67 mata. Antara saham aktif, DICE naik 9.5 sen kepada 21 sen. XOX kekal rata pada 26 sen dan Bond Oil meningkat setengah sen kepada 5.5 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya UPA naik 6.2 sen kepada RM2.70. HLT bertambah 61 sen kepada RM3.06, manakala Nestle meningkat 60 sen kepada RM140. Ringgit dibuka tinggi kepada paras tertinggi dalam tempoh hampir 5 bulan berbanding dolar Amerika Syarikat, didorong dana global yang mencari hasil. Pada 12 tengah hari tadi, ringgit diniagakan pada 4.186 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.056 dan berada pada 3.966 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.496 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.969 berbanding euro. Kerajaan Lubnan mahu individu bertanggungjawab dalam tragedi letupan dahsyat dikenakan hukum tahanan rumah. Rinciannya seketika nanti. Kerajaan Lubnan mahu mereka yang bertanggungjawab mengakibatkan letupan dahsyat di Beirut ditahan di rumah. Perkara itu ditegaskan Menteri Penerangan Manal Abdul Samad. Letupan itu meragut lebih 100 nyawa dan mencederakan ribuan yang lain. Terdahulu, Presiden Lubnan Michel Aoun berikrar akan menghukum mereka yang bertanggungjawab dengan hukuman paling berat. Tegas beliau, menyimpan 2,750 tan metrik amonium nitrat yang disita di gudang tanpa langkah keselamatan adalah perkara yang tidak dapat diterima. Pihak berkuasa Lubnan turut mengisytiharkan Beirut sebagai kawasan bencana berikutan kejadian itu. Manakala Majlis Pertahanan Tertinggi Lubnan mengisytiharkan darurat selama 2 minggu di ibu kota itu. Sebuah jawatan kuasa penyiasatan juga telah ditubuhkan yang akan menyiapkan laporan mengenai letupan itu dalam masa 5 hari. Sementara itu, Jerman akan menghantar bantuan ke Beirut. Perkara itu dimaklumkan Chancellor Jerman Angela Merkel kepada Perdana Menteri Lubnan Hassan Diab menerusi sepucuk surat. Menteri Luar Heiko Maas juga terharu melihat gambar-gambar yang mengejutkan dari Beirut. Kaki tangan kedutaan Jerman antara yang cedera. Maas juga telah menghubungi rakan sejawatnya dari Lubnan untuk membincangkan bantuan segera yang boleh ditawarkan oleh negara itu. Semalam, pasukan penyelamat dari Agensi Persekutuan Jerman untuk bantuan teknikal berlepas ke Beirut. 2 letupan besar menggegar pelabuhan Beirut Selasa lalu. Semalam, Menteri Kesihatan Hamad Hassan maklumkan letupan itu menyebabkan 135 orang terbunuh, manakala 5,000 lagi cedera. Loceng dibunyikan di Hiroshima hari ini menandakan ulang tahun ke-75 ledakan bom atom pertama di dunia. Majlis itu disambut sederhana pada tahun ini berikutan pandemik COVID-19. Perdana Menteri Shinzo Abe dan Datuk Bandar Hiroshima Kazumi Matsui bersama mangsa yang terselamat dalam tragedi itu berkumpul di Taman Peringatan Keamanan.
Dalam ucapannya, Matsui berkata, meski Hiroshima hancur akibat ledakan bom atom pada 6 Ogos 1945, namun bandar pelabuhan itu pulih sekaligus menjadi simbol perdamaian. Pengeboman di Hiroshima meragut 140,000 nyawa. 3 hari kemudian, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Baik, saudara, sedikit perkembangan sukan. Alexis Sanchez tidak lagi bersama Manchester United. Pengurus United Ole Gunnar Solskjaer mengesahkan perpindahan bintang itu ke Inter Milan adalah secara tetap dan dia bukan lagi milik skuadnya. Pemain tengah Chile berusia 31 tahun itu mula dipinjam Inter pada Ogos lalu selepas 1 musim setengah di Old Trafford. Dia pernah menjaringkan 4 gol dengan 31 penampilan bersama klub Itali. Menurut Solskjaer, perpindahan secara tetap itu berkuat kuasa pada hari ini. Katanya Alexis selesa di sana dan merupakan pemain yang bagus selain mendoakan kerjayanya dalam arena bola sepak. Pengendali Inter, Antonio Conte, memuji prestasi ditampil Sanchez meskipun dia beraksi lebih 2 bulan berikutan kecederaan di kakinya. Conte turut berpuas hati dengan perpindahan itu. Terdahulu, Ketua Eksekutif Inter Beppe Marotta memaklumkan Sanchez diikat dengan perjanjian selama 3 tahun di San Siro. Berita duka buat peminat sukan berbasikal. Penunggang Belanda Fabio Jacobsen kini dilaporkan semakin stabil selepas koma, namun masih bertarung nyawa selepas terhumban dan tercampak daripada penghadang jalan dengan kelajuan 80 km sejam dalam aksi pembukaan Tour of Poland. Jacobsen, 23 tahun, dari Gesinik Quick-Step berlumba siku ke siku dengan rakan Belanda Dylan Groenewegen dari Jumbo Visma ketika kedua-dua lelaki itu bersaing dalam perlumbaan yang sengit ke garis penamat di Katowice. Bagaimanapun, Jacobsen tidak bernasib baik bertembung dengan penghadang jalan sebelum merempuh seorang jurugambar selepas Groenewegen tiba-tiba membelok ke kanan menghimpit pesaingnya ke dinding keselamatan. Dr. Tour of Poland Barbara Jesina memberitahu Jacobsen dalam keadaan parah dan nyawanya terancam. Jelasnya, pelumba berkenaan mengalami kecederaan parah di kepala dan otak malah turut kehilangan darah yang banyak. Badan penyelia UCI menyelar tindakan Groenewegen yang disifatkan sebagai tingkah laku berbahaya. Ketua pasukan Gesinik Quick-Step Patrick Livere pula menyifatkan ia sebagai tindakan jenayah. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Saudara, berita tengah hari edisi Khamis 6 Ogos 2020 berakhir di sini. Terus kekal bersama saluran berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera.